Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara yang saya amat hormati. Kita telah diberikan kejutan berkaitan dengan saman fitnah antara pimpinan kerajaan dan juga kepimpinan pembangkang. Dan kita juga pernah mendengar tuntutan sehingga ratusan ribu, sehingga juta-juta ringgit. Sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan kes Siti Mastura dan juga pengurus CPN sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berkaitan dengan pengurus CPN, terdapat kes ataupun terdapat sesuatu di antara beliau dan Lim Guan Eng. Dan pada akhirnya berkaitan dengan saman fitnah itu, Muhyiddin deposit RM 1,35 juta untuk Guan Eng. Manakala berita yang seterusnya pula yang juga melibatkan kepimpinan daripada pembangkang, yaitu daripada Parti PAS, Siti Mastura lunas bayaran RM 830.000. Nah, antara persoalan dan pertanyaan adalah dari mana duit ini? Nah, adakah oleh kerana Tun Mahathir bersama-sama dengan kepimpinan PN hari ini, adakah sebenarnya duit ini daripada duit ATOK ataupun daripada duit Tun Mahathir sendiri? Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, dengan jumlah yang sedemikian rupa, dengan jumlah yang begitu banyak sekali, kalau orang kampung dengar RM 1 juta, orang kampung dengar 830.000, itu satu jumlah yang teramat banyak. Dari mana duit ini? Kita pun tidak tahu. Jadi persoalannya, adakah setelah membayar, adakah setelah Siti Mastura melunaskan bayaran, dan setelah Muhyiddin Yassin telah mendepositkan 1,35 juta untuk Guan Eng, ada yang kata perkara ini telah memberikan kekayaan kepada kepimpinan DAP kerana hal di antara Siti Mastura ini juga melibatkan daripada kepimpinan DAP, yaitu yang merangkumi ganti rugi kos guaman faedah kepada veteran pemimpin DAP Tan Sri Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, dan Teresa Kok susulan kalau saman fitnah seperti diputuskan mahkamah pada 4 Desember lalu. Manakala Muhyiddin Yassin pula yang telah mendeposit RM 1,35 juta untuk Guan Eng, membuat deposit sebagai ganti rugi fitnah yang ditetapkan ke atasnya ekoran saman dikemukakan Lim Guan Eng, sementara menunggu rayuan kes tersebut. Nah, adakah dengan bayaran yang sedemikian banyak ini akan membuatkan PAS ataupun Bersatu ataupun PN muflis? Nah, itu menjadi persoalannya. Jadi persoalannya yang seterusnya, dari mana duit ini? Adakah Tun Mahathir yang bantu mereka? Ataupun duit ini sebenarnya daripada entahlah sumber mana pun kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah terima berita tergempar yang melibatkan rasuah di kalangan kepimpinan politik di Malaysia sendiri. Bahkan ada yang sudah kalah, ada yang masuk penjara dan sebagainya lah yang berlaku. Pada tahun lepas, kita dikejutkan dengan skandal rasuah di Sabah yang melibatkan nama-nama besar kepimpinan politik di Sabah, Kerajaan Negeri Sabah. Dan tidak dapat dinafikan nama Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, juga terlibat di dalam skandal ini. Nama beliau terlibat. Tapi dengan beberapa adun yang lain yang juga terlibat, belum kita boleh kata mereka bersalah. Tapi sudah ada spekulasi, sudah ada cerita mereka tidak mahu kerajaan negeri hari ini di Sabah untuk diteruskan pada penggal seterusnya kerana melibatkan rasuah dan sebagainya. Gesaan kepada Ketua Menteri untuk letak jawatan, gesaan agar Dun Sabah bubar, dan bermacam komen lah dan pandangan terutamanya daripada rakyat di negeri Sabah sendiri.
Dan pada akhirnya, berkaitan dengan skandal ini, satu keputusan daripada SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Op Adun 18 Adun Sabah diambil keterangan menurut Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. 18 Adun Sabah diambil keterangan menurut Azam Baki. Skandal rasuah Sabah, kejutan kepada kepimpinan politik di negeri Sabah. Kertas siasatan siap hujung bulan ini. Satu artikel daripada BH Online berkaitan dengan skandal rasuah 18 Adun Sabah. Apa yang akan berlaku kepada kerajaan negeri dan nama-nama yang terlibat di dalam rasuah ini? Dan apa yang akan berlaku kepada 18 Adun Sabah ini? Adakah mereka akan dipecat? Adakah mereka akan ditangkap dan sebagainya? SPRM sudah merakam keterangan 18 Adun Sabah berhubung kes rasuah perolehan projek mineral di negeri berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, pihaknya kini sedang melengkapkan kertas siasatan kes itu sebelum akhir bulan ini, seperti diarahkan Timbalan Pendakwa Raya. Siasatan berkaitan kes terbabit sudah selesai dan kami sudah menyerahkan kertas siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan susulan. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya mengarahkan pegawai penyiasat supaya melengkapkan beberapa keterangan yang perlu disiapkan sebelum akhir bulan. Saya memberi jaminan pada bulan Februari saya sendiri akan memaklumkan perkembangan terbaru. Menerusi Op Dun berkata, Azam berkata, kertas siasatan pertama dibuka membabitkan pemberi maklumat dan bekas pegawai kerajaan negeri berkenaan berkaitan jabatan mineral. Dalam artikel ini juga melibatkan berkaitan dengan Sabah Mineral mulakan proses saman jonti pihak ketiga. SMM Sdn Berhad telah memulakan prosiding undang-undang terhadap bekas ketua pegawai eksekutifnya John T. Enggihon yang membuat tuduhan salah laku dan salah guna kuasa terhadap penggantinya dan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Menurut laporan Borneo Post, tindakan undang-undang itu melibatkan tuntutan ganti rugi ke atas penipuan pelanggaran kewajiban fidusiari dan kerahasiaan mengusik dokumen rasmi, konspirasi untuk mencederakan dengan cara yang menyalahi undang-undang, dan potensi pakatan sulit dengan pihak ketiga. Saudara-saudara, sekian saja berkaitan itu perkembangan terkini berkaitan dengan skandal rasuah Adun di Sabah. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Satu kejutan di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Satu kejutan di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan dan juga di dalam komponen Pakatan Harapan. Saya telah melihat satu pengakuan daripada salah satu bos besar di dalam PH, yaitu Presiden Amanah sendiri merangkap menteri di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, letak jawatan kalau PM suruh kata Mat Sabu. Kenapa tiba-tiba Mat Sabu mengeluarkan kenyataan sedemikian? Adakah Mat Sabu akan dipecat? Adakah Mat Sabu digesa letak jawatan? Ataupun mungkin adakah menteri selain Mat Sabu di dalam kabinet hari ini yang dipecat oleh Anwar kerana terlibat dengan salah laku ataupun tidak melakukan kerja dengan baik? Satu artikel daripada Sinar Harian, itu akan dibuat kalau PM suruh letak jawatan. Demikian tegas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, ketika ditanya mengenai kesaan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hanifah Midin untuk meletak jawatan dalam kabinet sekiranya kerajaan menghalang perhimpunan anti rasuah pada Sabtu. Muhammad yang juga Presiden Parti Amanah berkata, Hanifah berhak untuk menyatakan pandangan dalam negara yang mengamalkan demokrasi seperti Malaysia.
Hanifah bebas memberi pandangan dan hak itu dalam dunia demokrasi. Sebelum ini media melaporkan Hanifah meminta MP Kota Raja itu melepaskan jawatan sekiranya kerajaan menghalang Himpunan Rakyat Benci Rasuah Anjuran Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil di Kuala Lumpur. Bekas MP Sepang itu berkata, beliau telah menghabiskan sebahagian besar hidupnya sebagai peguam mewakili Muhammad yang pernah terlibat dalam siri-siri Perhimpunan Aman sebelum ini. Sementara itu, Muhammad menjelaskan, amanah tidak menghalang mana-mana ahli parti tersebut untuk menyertai perhimpunan berkenaan. Sesiapa saja yang mahu terlibat dalam perhimpunan, tidak ada masalah. Tonton apa yang saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?